Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apa? Tentang Eat Clean. Kenapa ada orang yang walaupun lepas dah ikut Eat Clean sekalipun, berat badan dia tak turun-turun juga, dia masih lagi mempunyai masalah berat badan, dia masih lagi memakai baju saiz yang besar-besar. Kenapa? Hai Puan Sheila Hashim, apa khabar? Selamat pagi. Dan apa yang saya nak share kat sini adalah kadang-kadang dia menunjukkan kebengangan seseorang itu. Kebengangan kenapa? Kebengangan sebabkan dia masih tak dapat jumpa cara diet yang sebenar, yang menyebabkan berat badan dia susah sangat nak turun, lalu menjadikan diri dia sangat gila stres, sangat gila mungkin sampai satu tahap dia akan rasa macam mana, rasa macam mungkin dah give up untuk teruskan usaha berdiet, dan itulah menjadi punca kepada banyak masalah yang lain. Assalamualaikum Puan Cik Ros, apa khabar? So apa yang sebenarnya kadang-kadang kita rasa kena faham tau, bila kita dah cuba macam-macam cara, dah cuba macam-macam kaedah, dah cuba macam-macam metod untuk kita capai kepada sesuatu benda, kita tak dapat, kadang-kadang kita rasa bengang. Setuju tak apa saya cakap? Waalaikumsalam Cik Ros. So setuju kan apa saya cakap kan? Kita rasa macam bengang, kita rasa macam kita rasa demotivated, kita rasa macam macam mana? Kita rasa macam rasa gagal, rasa macam tak dapat capai apa yang nak dicapai, rasa macam sangat-sangat stres. Dan apa yang berlaku kepada kita juga, one day tu mungkin kita akan stop berusaha untuk kita turunkan berat badan. Siapa sini setuju apa saya cakap? Boleh tak komen setuju? Okey. Dan kalau katakan kita kenal mereka yang sebenarnya setengah struggle nak turunkan berat badan, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, share kepada 10 tempat, 20 tempat, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Hai Puan Eklima Mahyudin, apa khabar? Okey, saya nak tanya sikit, dengar tak suara saya? Suara saya dengar jelas ke ataupun suara saya tak dengar, tak jelas? Boleh tak komen sekejap? Nak check kejap, sound check, dengar tak suara saya jelas ke jelas ataupun macam mana? So hari ni lah pagi hari Isnin. Siapa kat sini yang puasa 6, boleh tak komen saya puasa 6. Saya cara nak puasa 6 hari ni, puasa hari yang kelima, tapi tak bangun sahur pula. Bangun tak pukul berapa tadi sebab tidur lewat semalam. Anyway, apa yang saya nak sampaikan adalah saya nak tanya, dah share jelas. Terima kasih Cik Ros yang dah share, Alhamdulillah. Okay, kalau katakan kita kenal mereka yang sedang cuba nak turunkan berat badan, tak kisahlah cuba cara macam mana sekalipun, sama ada cara diet yang betul ke cara diet yang salah ke, tak kisah, tapi tag dia orang, share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat. Okey, macam ni. Ada beberapa sebab kenapa berat badan kita susah nak turun, walaupun cara diet yang kita amalkan mungkin orang lain amalkan berjaya. Kita mungkin buat tak berjaya, kita mungkin buat tak berjaya, tapi orang lain buat mungkin berjaya. Mungkin saya follow cara diet Puan Eklima, saya tak dapat kesan, tapi Puan Eklima follow cara diet Puan Eklima, dia berkesan. Ada banyak sebab. Sebab ini yang saya nak share pada pagi ini. Ada beberapa sebab yang paling hot sekali yang saya nak share. Siapa kat sini yang dah ready, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya sampaikan pada pagi ini. Kita nak pastikan mereka yang cuba nak turunkan berat badan, nak jadikan diri mereka jadi lebih sihat, nak memakai semula baju-baju yang kecil-kecil yang lama dia orang dah tak pakai dah selama beberapa tahun sebabkan ketat. Saya nak mereka dapat manfaat daripada sharing yang kita buat pada pagi ini. Puan Sheila Hashim pun dah ready. Hai Puan Rezeki Zabunga. Okey, sebab yang pertama kenapa mereka susah nak turunkan berat badan, walaupun sebenarnya mereka dah follow cara diet seperti diet Eat Clean, sebab mereka mungkin mempunyai certain penyakit. Mereka mungkin mempunyai certain penyakit yang contohnya seperti macam penyakit yang melibatkan ketidakstabilan hormon. Contohnya macam masalah ketidakstabilan hormon ni besar lah, luas dia punya konsep dia.
Contohnya macam orang yang mempunyai ketidakstabilan hormon ni, contohnya macam mereka kalau perempuan, dia mempunyai masalah period nak tak teratur, dia mudah rasa stres, rasa macam nak marah orang aja, mungkin juga dia rasa lapar je semedang, rasa macam susah nak tidur malam, rasa macam macam mana, rasa macam nak makan benda-benda yang manis ataupun masin, macam tu. Siapa kat sini yang kenal orang yang ada masalah macam tu, yang rasa macam susah sangat nak kawal selera makan, walaupun baru je lepas makan nasi, baru je lepas makan baru je lepas makan nasi ke makan yang berat-berat, dan dia masih lagi rasa lapar, susah hati pula. Puan Aris Kim, jangan risau Puan Aris Kim. Puan Aris Kim is on the right track. You are on the right track. So tak apa. Boleh faham tak? Siapa sini yang kenal dah makan heavy pun, makan nasi lah, makan segala bagai, rasa macam nak makan coklat pula, rasa macam nak makan aiskrim pula, rasa macam nak makan benda manis lah. Siapa sini kenal? So bukan nak kata masalah macam tu dia adalah orang yang mempunyai masalah ketidakstabilan hormon, tak. Tapi masalah macam tu adalah salah satu simptom mereka yang ada masalah ketidakstabilan hormon, yang kita nak bantu mereka supaya mereka faham macam mana sebenarnya mereka boleh keluarkan diri mereka daripada masalah tersebut. Okay, so kita boleh tanya kepada diri kita, adakah kita mempunyai masalah macam tu? Kenal Puan Rona Jaafar diri sendiri? Oh ya ke? Okay, tak apa. Itulah contohnya masalah ketidakstabilan hormon juga. Dia juga menyebabkan seseorang itu macam rasa nak marah, susah nak tidur malam. Mungkin rasa jantung dia berdegup dengan lebih kencang daripada biasa, rasa stres. Mungkin dia rasa macam agak sesak nafas sikit. Mungkin dia juga rasa macam sakit perut, mungkin macam sampai tahap sembelit. Mungkin juga dia sampai tahap dia macam sakit perut macam gastrik tu, macam masuk angin. Macam tu sekali lah dia punya tahap ketidakstabilan hormon bila kita panjangkan dia punya simptom tu. So benda tu yang kita kena faham, yang kenapa berat badan kita susah nak turun walaupun kita ikut cara diet yang sihat, walaupun kita ikut cara eat clean. Okay, Puan Eklima diri sendiri. Okay, tak apa. Alright, so that's why kita sediakan macam meal plan, kita sediakan susun atur. Sebab kan kenapa antara satu punca kenapa seorang itu rasa macam susah nak kenapa seorang itu mempunyai masalah macam ketidakstabilan hormon, bila follow cara diet eat clean, besar kemungkinan, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu apakah sebenarnya ataupun macam mana caranya untuk kita selesaikan masalah ini? Apakah punca dia, macam mana kita boleh bantu dengan cara kita? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih kepada komen. Boleh. Begini that's why sesetengah orang dia identify eat clean itulah satu makanan yang dia rasa macam tak best, dan dia stressful, macam rasa makanan tawar sahaja, tak boleh nak makan makanan macam makanan kegemaran. Contohnya macam minggu lepas 2 minggu lepas kita celebrate hari raya, kita tak boleh nak makan rendang, kita tak boleh nak makan lemang, kita tak boleh nak makan sate ke kuah kacang dan sebagainya. Kenapa? Sebab saya eat clean. Saya hanya makan makanan yang tanpa garam, tanpa gula, tanpa spice, tanpa sebarang perasa. Just ayam tu kita kukus, kita rebus, kita bakar, ngap gitu. So tawar gila, letaklah garam sejemput gitu. Morning Puan Anangle. Jadi bila kita tak biasa memakan makanan yang macam tu, dan kita macam paksa diri untuk terima makanan yang tak sedap supaya kita boleh turunkan berat badan, InsyaAllah kita akan dapat turunkan berat badan sekejap, lepas tu dia maintain balik. Takut-takut dia punya berat badan akan meningkat balik selepas hari tu. Boleh faham tak maksud saya? Hari ni start puasa, pagi tadi dan compound exercise dengan ada ilmu diet senaman dari coach, badan rasa cergas macam remaja. Wah, Puan Aris Kim gempak gila dengan compound exercise. Jealous lah Puan Aris Kim. Saya tak ada barbell lah kat sini. Kalau ada barbell pun saya kena beli yang berat-berat. Tapi nak letak kat mana kat rumah sebab ada banyak budak anak kecil kat rumah. Takut nanti kan tergilik jari. Oh Allah, seram. Okay, boleh faham tak? So that's why dalam meal plan kita nak pastikan student kita boleh makan apa saja. Boleh makan segala makanan kegemaran kesukaan dia supaya mereka masih lagi boleh turunkan berat badan. Sebagai contohnya kan, boleh tak saya nak bagi contoh sikit macam mana contohnya seseorang itu mempunyai masalah berat badan yang agak besar, okay, dah agak besar, berkilo-kilo berat badan dia,
Tapi lepas dah follow cara kita, Alhamdulillah, berat badan dia turun dalam masa yang sangat sekejap. Satu lagi, dalam masa yang ada progress. Siapa nak tengok gambar tu? Boleh tak komen nak tengok? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan komen nak tengok gambar dia? Gambar ni dia ambil dalam masa 2 bulan sahaja lepas dah follow cara kita. Siapa nak tengok gambar tu? Boleh tak komen nak tengok? Boleh ke bagi saya love banyak? Ni lah, gambar dia Puan Misliah Ahmad. Okey, gambar Puan Misliah sebelum ni, dia cuba macam-macam jenis diet. Dia dah cuba diet eat clean contohnya. Dia dah cuba kurangkan makan nasi. Dia kurangkan makan lah, pendek kata. Dia kurangkan makan sebab dia rasa bila dia makan banyak, dia akan gemuk. Dan bila dia pelik, bila dia makan sikit sekalipun, berat badan dia tak turun-turun. Alhamdulillah, lepas dah follow meal plan daripada kita, okay, dia start boleh makan makanan kesukaan dia. Dia tak sacrificekan makanan kegemaran dia sebabkan dia rasa makanan kegemaran tu bila dia boleh makan, dia akan rasa sangat gila, akan kurang stres. Nak tengok tak? Lepas dah follow meal plan, badan terbaru dia 2 bulan ke 3 bulan, 2 bulan setengah lepas dah follow cara kita. Lepas dah 2 bulan, 2 bulan setengah follow cara kita, macam ni badan dia. Ambil gambar, boleh ambil gambar sambil cekap pinggang gitu kan. So that's why sebenarnya itu yang akan menjadikan kita, bila kita dapat makan makanan kesukaan kita, kita rasa macam berdiet tapi tak berdiet gitu. Saya pernah dapat feedback, coach, saya ni tengah diet ke bukan? Tapi saya nampak kesan sebelum ni saya berdiet gila-gila. Saya berdiet makan itu makan ini, tapi tak nampak kesan. So saya rasa stres, saya rasa bengang gila. Tapi bila dah follow cara diet coach, macam boleh je makan, kena makan banyak pula tu, kena makan dengan kerap pula tu. Jadi Zaz dia berjaya turunkan berat badan dan nampak lebih slim. Dulu saya pun amalkan diet eat clean, diet SSS, suku-suku separuh, diet tak makan nasi, diet kurang makan, berat badan makin naik. Gitu kan. So that's why badan kita sebenarnya perlukan makanan. Badan kita perlukan makanan untuk teruskan kehidupan kita. Maksud saya begini. Maksud saya badan kita perlukan makan, dan bila kita supply makanan kepada badan kita, sebenarnya makanan yang betul bukan makanan eat clean. Makanan yang betul kepada badan kita, cukup segala tok nenek seimbang punya konsep, badan kita akan terpaksa bekerja dengan lebih efisien, dan badan kita terpaksa membakar lemak dengan lebih cepat, terpaksa membuang segala toksin-toksin dalam badan tanpa menggunakan sebarang produk. Badan kita akan terpaksa nampak lebih slim, nampak lebih, wajah kita lebih muda, nampak badan kita lebih bertenaga dan cergas. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Sebabkan badan kita memang dibuat, dicipta untuk jadi sihat. Badan kita memang diciptakan untuk jadi sihat. Kadang-kadang kita ni tak makan makanan yang betul untuk jadikan badan kita sihat. Contoh, kita ada kereta, kita diajar kereta ni, untuk kereta, certain kereta, dia isi minyak petrol. Petrol dia ada 95, dia ada 97, dia ada around 100 Contoh, kalau katakan saya bawa kereta, saya instead of saya letak around 100 untuk menjadikan performance kereta tu baik, saya gatal saya letak apa? Saya letak diesel. Contoh kan, mau tak bergeraknya kereta tu. That's why kalau katakan kita gunakan badan kita dengan cara yang betul, insya-Allah badan kita pun akan dapat bergerak dengan lebih baik. That's why kita sediakan meal plan yang mengikut kepada makanan kegemaran kita, yang akan membantu kita susun atur jadual pemakanan dan gabungan makanan yang betul mengikut kepada keperluan tenaga, mengikut kepada tahap kesihatan, mengikut kepada jadual kita. Dan bila kita ikut, badan kita memang terpaksa slim macam gambar yang saya tunjukkan tadi. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Saya nak tunjuk lagi gambar lain macam Kak Yong. Kak Yong badan dia besar juga dulu. Lepas dah follow cara kita, ikut meal plan daripada kita, Zaz kebabum. Nampak tak? Kebabum ke kebabum? That's why itu yang kita nak buat kepada you all. Siapa kat sini yang rasa macam berminat lah kan, macam best pula dapat meal plan ni kan. Siapa mungkin nak tahu meal plan tu apa, mungkin nak tahu macam mana nak dapatkan meal plan, mungkin rasa macam meal plan ni mungkin dah bantu ramai orang, mungkin akan bantu diri kita juga. Pagi Puan Ida Osman. So kalau katakan berminat, saya letakkan, saya pasang saka jap untuk dapatkan meal plan. Okay,
Right. Faham. Puan Ariskin faham. Puan Ariskin, meal plan yang coach sediakan untuk saya makan 6 ke 7 kali sehari. Terpaksa slim. Puan Ariskin, Puan Ida Kesman, kita faham. So that's why itu yang pertama yang kita buat. Meal plan tu akan membantu kita turunkan berat badan lah. Tetapi kalau katakan kita ada masalah ketidakstabilan hormon, kalau katakan kita eat clean, insya-Allah masalah ketidakstabilan hormon kita mungkin akan jadi lebih teruk. Sebabkan kebanyakan eat clean dia tak sesuai dengan anak tekak orang Malaysia kita. Anak tekak Malaysia kita, yang menyebabkan kita rasa macam stres, rasa macam tertekan, follow cara diet yang macam tu, lalu menyebabkan kita rasa macam tak dapat follow, lalu bertambah stres, lalu bertambahlah berat badan. Siapa sini pernah dengar orang yang stres biasanya mempunyai masalah berat badan? Boleh tak komen ya, betul? Ada. Okay, antara salah satu sebab, kita nak kenal orang tu ada masalah berat badan sebabkan stres ke tak, kita boleh tengok perut dia. Perut ada 3 bahagian, atas, tengah dan bawah. Biasanya mereka yang mempunyai masalah stres, bahagian bawah perut tu dia macam terbojol keluar sikit. Gitu, terbojol keluar. Macam bak kata orang macam skinny fat. Skinny fat, badan nampak macam slim, tapi perut je nampak buncit. Kenapa? Sebabkan dia stres. Dan stres itu adalah sebenarnya punca ramai orang susah nak turunkan berat badan. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang duduk dekat negara macam Malaysia ni, yang sebuah negara yang still developing countries, yang masih lagi nak mengejar dapatkan ekonomi yang stabil. Dan bila kita dipaksa untuk bekerja oleh bos kita dengan bekerja siang malam, pagi petang, weekend ke tak weekend ke, cuti ke tak cuti ke, kita terpaksa bekerja dan kita rasa stres. Itu yang berlaku kepada saya dulu. Dulu perut saya macam tayar Michelin. Gitu. Yang betul akak macam tu dulu. So maksud gini, saya nak share sikit saya punya story, boleh tak? Saya punya story masa saya bekerja. Dan perbezaan hidup saya lepas dah saya buat meal plan lah, buat Batak Fitness. Siapa nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Saya nak share sikit story lah. Saya semua, ramai orang suka story kan. Saya dulu start bekerja pada tahun 2005. Saya rasa excited gila sebab saya belum grad lagi, saya dapat offer kerja. Okay, dalam tempoh 2005 tu saya dihantar pergi ke China bekerja, training. That's why saya boleh belajar, saya boleh cakap bahasa Cina sikit-sikit. Saya boleh cakap bahasa Cina sikit-sikit yang dah lama dah berkarat dah bahasa Cina saya, Mandarin. Okay, saya bekerja dan bila saya pergi ke China masa tu, saya kena kontrak selama 2 tahun. Tapi yang bestnya, disebabkan bila kita bekerja dengan satu company yang dia tak dapat lagi kontrak betul-betul, tapi dia dah hantar dah orang pergi bekerja, saya kena kontrak selama 2 tahun dan tak bekerja pun berdasarkan apa yang saya dah dihantar train. Saya dihantar pergi bekerja untuk mencuci radar. Mencuci radar yang piring macam dekat Astro tu kan piring dia besar-besar macam mangkuk tu. Saya kena pergi cuci kat situ kan, dengan ada beberapa orang kawan saya. So panjat tangga, so macam waktu makan pun tak betul sangat, waktu tidur pun entah macam mana entah. So saya juga dipaksa untuk buat R&D, entah apa-apa punya R&D, entah. Diingat kita ni dihantar untuk jadi apa, saintis. So itu satu. Lepas tu dipindah pula kat kerja tempat lain. Tapi yang paling mencelakkan tu, siapa nak tahu tak? Saya nak sebut sikit lah, tapi saya nak kena cover sikit bahasa ayat. Nanti kira orang tak suka saya kan? Nanti lagi kurang viewers Facebook live saya bila saya sebut satu perkataan ni. Siapa tak tahu, boleh tak komen nak tahu apa benda? Yang ni saya kelakar apa dia. Saya bekerja dengan satu company, nama company tu Huawei. Okay, Huawei, siapa pernah dengar Huawei? Boleh tak komen pernah dengar Huawei? Saya rasa itu company yang paling banyak memberikan saya macam banyak kawan-kawan baru yang saya kenal, yang sangat-sangat mengajar saya hidup ni sebenarnya kena bekerja macam binatang. Siapa nak tahu? Siapa pernah dengar nama company Huawei? Kita pernah tengok phone Huawei, kita pernah tengok laptop Huawei. Dulu masa tu sebelum Huawei famous, saya bekerja dengan Huawei masa tahun 2008. Saya bekerja kat sana kan, Puan Ahliza pun nak tahu, Cik Rus pun nak tahu. Saya bekerja kat sana, saya dihantar ke Sabah dan Sarawak. Saya hantar ke Sarawak. Okay, saya dihantar ke Sarawak. Saya bekerja daripada tahun 2008 sampai ke 2011. Hari-hari saya bekerja, tak ada cuti langsung. Raya ke tak raya ke, saya tengah pakai baju Melayu ni. Syah, boleh tak buka laptop, nak tahu berapa banyak angle yang kita nak pasang antena dekat situ, dekat satu tempat kat Sarawak ni.
Bos, saya tengah bersalaman dengan mak bapak saya, bos. Dah kenapa? Buka kejap. Yelah, lepas dah bersalam tu saya terus buka laptop. Dah kenapa? Tak ada live. Tidak ada live. Bekerja macam lembu. Tak tipu. Itulah kisah dia. Saya kerjakan Huawei masa tu. Dalam masa sebulan saya duduk kat Sabah Sarawak. Saya akan balik Malaysia. Saya akan balik Semenanjung. Balik Semenanjung 2 bulan ke 3 bulan sekali. Gitu kan. So that's why betul, dia mengganggu sikit saya punya first marriage saya. Sebab tu jugalah antara sebab. So tak apa, itu cerita pasal lain. Kan, tak ada live kan. So maksud saya begitulah. Maksud saya macam dia menyebabkan saya rasa stres, tertekan. Walaupun tak ada masalah dengan kewangan masa tu. Memang dia bayar, memang kau masuk habis. Tapi tak ada live. Saya tak dapat nak gunakan masa saya tu untuk diri saya. Saya tak dapat nak, contohnya nak berehat ke, nak spend masa dengan family ke, nak spend masa dengan siapa-siapa ke. Tak dapat. Sebab saya busy sangat. Dalam masa 2 ke 3 bulan, saya balik sekali. Itu pun 2-3 hari. Lepas tu balik. Situ balik kan. So that's why saya macam tertekan. Dan masa dalam tempoh dekat Sabah Sarawak tu, walaupun saya punya kerja macam panjat tower, gunakan stamina, walaupun saya berjoging juga kat sana, perut saya ada macam buncit sikit sebabkan saya stres. Nama dia skinny fat. Dulu berat badan saya 74, 75 macam tu. Tapi bentuk badan saya bukan slim, tapi saya punya perut tu macam buncit. Gitu kan. Orang macam, apa ni baju pelik sangat ni. Itulah. Tapi Alhamdulillah, saya rasa macam dah tak boleh. Saya kena jaga kesihatan saya. Saya kena jaga saya punya family saya. Saya kena resign. Dan Alhamdulillah, next destination adalah dekat Australia. Dekat Australia pada tahun 2011. Yang mana saya belajar yang sebenarnya boleh je nak hidup work-life balance. Sebenarnya dekat sana, diorang bukan negara developing countries. Memang diorang menggalakkan hidup dalam keadaan yang macam dapat ada work life balance. Itu saya dapat kawal berat badan saya. Saya dapat siap main bola lagi. Saya boleh belajar lagi macam mana cara diet yang betul. Alhamdulillah, saya dapat belajar banyak gila benda kat Australia masa tu. Dan itulah yang saya share juga dekat sini. Dan juga masa itulah saya diperkenalkan dengan superfood yang menyebabkan badan saya dapat kawal selera makan. So Pendek kata, bila kita ada masalah susah nak turunkan berat badan, walaupun cara diet yang kita makan tu memang betul-betul okey dah, okey, berat badan kita akan susah nak turun juga sebab kita stres. Siapa sini faham? Boleh tak kau yang faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? So that's why kalau katakan berminat nak dapatkan meal plan, boleh komen meal plan. Nanti Saka kita akan PM you all. Kita akan bagi meal plan yang akan membantu kita turunkan berat badan. Sebab meal plan itu akan mengandungi makanan kegemaran kita yang menyebabkan kita senang turunkan berat badan. So that's why boleh komen meal plan. Komen nak meal plan. Komen nak meal plan. Supaya kita akan senang dapat lah kan meal plan dan sebagainya. Okay, itulah satu. Sebab kenapa susah nak turunkan berat badan walaupun dah diet eat clean. Okey, siapa dah ready nak mengetahui yang nombor 2, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak? Good share. Terima kasih Puan Rizky. Okey, itulah sebab yang pertama. Sebab yang kedua pula, kenapa kita susah nak turunkan berat badan walaupun kita ada dah makan eat clean, dah jaga kesihatan dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita juga mempunyai masalah seperti kita ambil certain ubat-ubatan. Okey, certain ubat-ubatan. Apakah contoh certain ubat-ubatan tu? Boleh tak komen nak tahu? Okey, certain ubat-ubatan tu contohnya Tuan Kidin apa khabar? Macam pil perancang yang melibatkan hormon. Pil perancang kebanyakannya melibatkan hormon lah kan. So hormon pil perancang tu akan menyebabkan kita punya keseimbangan hormon kita akan terganggu, yang akan menyebabkan badan kita akan ada masalah nak simpan lemak lebih ataupun nak simpan air lebih dalam badan, menyebabkan berat badan kita semakin berat dan badan kita semakin melebar, terutamanya di bahagian pinggul, pinggang dan peha. So itu adalah kesan yang mana bila seseorang itu dia ambil pil perancang dalam tempoh jangka masa yang lama, dia menyebabkan bentuk badan dia pun dah berubah sedikit. Dan itu pun menyebabkan kenapa badan kita masih lagi bersaiz besar
walaupun dah diet eat clean, campur pula stres, menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. So that's why bukan kata jangan ambil pil perancang. Tiba-tiba pula ramai pula orang yang pregnant yang sedang menonton Facebook live saya ni. Ada cara lain. Cara lain tu bukannya saya tak nak ajar lah secara teknikal dekat sini dah kenapa kan. Tapi cara dia, kita boleh ambil, contohnya macam ambil IUD yang tanpa hormon, ataupun kita boleh ambil pil perancang yang tak melibatkan hormon. Boleh fahamkan maksud saya? Pil perancang yang tak melibatkan hormon ni macam mana? Pil perancang ni ada banyak jenis. Ada yang melibatkan hormon, ada yang tak melibatkan hormon. Contohnya macam IUD, dia tak melibatkan hormon. Kalau katakan kita ambil yang copper punya device. Waalaikumsalam Puan Samsudiawati, apa khabar? Okay, copper punya device tu bermaksud kalau katakan terberlaku lah, ataupun teraksident lah kan. Teraksident, sperm lelaki tu akan mati sebabkan sperm tu dia tak boleh bertemu dengan copper. Copper tu macam kryptonite kepada Superman. So copper tu macam kryptonite kepada sperm. So that's why wife saya pun pakai IUD, senang. So tak perlu nak risau. Pernah juga sebelum pakai IUD macam setiap bulan je macam, kenapa macam lambat datang ni? Pregnant ke? Cek negatif, alhamdulillah. Setiap bulan macam tu, dah kenapa? So that's why pasang IUD. IUD alhamdulillah memang dah terbukti berkesan. Even doktor pun yang cakap memang IUD berkesan. Jangan ambil yang implant, jangan ambil pil, sebab kebanyakannya pil dan implant tu dia mempunyai hormon yang akan mengganggu overall kita punya kitaran hormon kita, yang saya ada share dekat dalam Black Magic Mentoring, yang mana kita akan faham susun atur kita punya hormon tu dia berkait-kait. That's why kadang-kadang bila kita cuba nak turunkan berat badan ke, bila seseorang wanita tu dia nak pregnant ke, antara salah satu soalan yang ditanya oleh doktor, especially doktor gynae, you stress ke? Kalau stress tu dia akan susah sikit lah nak turunkan, dia susah sikit lah nak pregnant. Sebabkan dia bergantung juga, dia ada kena-mengena juga dalam kitaran hormon ni, yang kita akan cakap lebih dalam Mega Live pada 12 Jun 2021 dengan yuran pendaftaran serendah RM19 saja. Macam mahal tak RM9? Sebenarnya kan RM19 tu mahal ke mahal? Cek komen sikit, mahal lah coach. Boleh tak bagi saya 19 sen? 19 sen. Saya pernah charge RM19 pun tak ada orang datang. Ada yang dah bayar tapi tak attend pun. Dah kenapa ni kan pula 19 sen. Agaknya mesti lagi ramai orang tak datang agaknya, kan? Sampai sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak komen faham certain ubat-ubatan macam pil perancang tu sebenarnya mengganggu progres kita nak turunkan berat badan. Bukan setakat pil perancang saja. Contohnya macam insulin, injection insulin tu, ataupun ambil pil-pil yang berkaitan dengan nak menjadikan terapi hormon, itu akan mengganggu juga overall hormonal punya balance dekat dalam badan kita, yang menyebabkan banyak benda berlaku. Antara yang paling obvious adalah kita punya bentuk badan akan bagi macam makin melebar, especially dekat bahagian bawah, dekat bahagian 4P, pinggang, perut, pinggul dan peha, 4P. So itu dia. Dan that's why kita create meal plan, dan alhamdulillah meal plan ni telah pun bantu mereka yang ada masalah masalah period tak datang, masalah contohnya macam period tak datang. Ada yang pre-menopause, alhamdulillah dah jadi okey lepas dah follow meal plan kita selama beberapa bulan. Ada juga yang umur 47 tahun tiba-tiba terpregnant lagi pula. Saya tak suruh dia jangan ambil pil perancang ke benda semua. Dia memang tak ambil pun pil perancang. Selama ni tak berkesan pun. Tiba-tiba berkesan. Tiba-tiba berkesan. Umur dia 46 tahun lepas dia pregnant. Dan dia terkejut. Coach, tolong saya coach. Aku nak tolong macam mana Apa confused. Dia kata lepas dah follow meal plan, hormon dia makin stabil. Lepas tu terus dia jadi macam tu. Siapa kenal orang tu? Boleh tak komen saya kenal? Siapa kat sini kenal orang tu? Boleh tak komen kenal? Saya tak nak sebut nama. Sebabkan baby dia tak jadi. Dia tak sempat pregnant. Dia sempat pregnant tapi dia keguguran. So macam tak best pula nak cerita siapa orangnya. Sampai sini. Tapi nak tanya siapa sini kenal orangnya, boleh tak komen kenal?
itulah yang kedua lah berkaitan dengan ambil certain ubat-ubatan. Antaranya adalah pil perancang. So itulah yang kedua. Siapa kat sini yang dah ready yang ketiga? Boleh tak komen dah ready yang ketiga? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Puan Ida Osman kata kenal gitu kan, siapa orangnya. So itulah yang kedua. Macam kenal je siapa ke, kenal ke tak kenal ni Cik Ros. Tak nak cerita kat live, nanti kan kesian orang tu kan. Umur 40 tahun tiba-tiba terpregnant, macam mana? So dia stres. Bukan stres lah, dia macam kelakar pun ada, terkejut pun ada, macam pregnant lagi gitu kan. 47 tahun, 46 tahun. So yang kedua. Yang ketiga, kenapa berat badan kita ataupun bentuk badan kita tak turun-turun? Sebabkan walaupun dah follow cara diet eat clean. Kak Yong, apa khabar Kak Yong? Sebabkan faktor apa? Faktor senaman yang tak kena. Kenal. Kenal ke? Okey, baik, kenal. Baik, kalau kenal tak apa. Faktor apa? Faktor apa nama? Senaman yang tak kena. Senaman yang tak kena pun akan menyebabkan badan kita walaupun dah eat clean, dia tak jadi turunkan berat badan. Saya nak share sikit salah seorang daripada student kita. Boleh tak komen? Macam kenal je, macam tahu je. Okey, tak apa. Kalau tahu tak apa, tak tahu tak apa. Tak tahu nanti PM belakang, PM tepi. Okey, so again bila kita nak faham, bila kita cuba nak faham tentang nak turunkan berat badan, dia melibatkan banyak aspek. So that's why Batak Fitness kita keluarkan satu formula 613. Fokus yang mana yang patut kita berikan dulu, mana yang patut kita berikan kemudian. Dan bila kita cakap tentang pemakanan, of course pemakanan tu banyak lah konsep dia. Katakan kita eat clean, saya assume kita dah makan benda betul dah. So the majority of the effort untuk kita turunkan berat badan kita dah tick, dah kata okey. Cuma ada beberapa benda lagi, macam kita punya stress level, hormon dalaman kita, dan juga yang terakhir ni tentang alhamdulillah tentang senaman. Kadang-kadang bila kita nak faham, senaman tu memainkan peranan yang penting untuk kita turunkan berat badan dan jadikan badan kita slim. Tetapi kalau katakan kita punya senaman tu macam tak kena dengan kita. Saya pernah tengok seseorang ni dekat gym yang saya selalu pergi dekat Kajang ni, dia badan dia besar, memang besar lah kan, besar. Dia bersenam macam kau tak sesuai dengan senaman macam ni, macam terlalu macam ekstrim sangat, melompat sana melompat sini kan. So macam tak kena, macam tak sesuai untuk dia lah, pendek kata kan. Dan yang bagusnya dia buat, macam kalau kita tengok dia macam semangat betul ni, betul semangat. Saya tak kata ni, saya tak tahu dia makan apa sebab saya tak berborak pun dengan dia. Dia perempuan pun, nanti kan orang kata apa pula, saya nak hit on her pula, tak pasal-pasal dah kenapa. So cara senaman yang menambahkan stres kepada badan kita kan, termasuk juga kepada sendi-sendi kita pun kita patut fikir juga. Sebab contohnya macam kalau katakan bernasihat baik lah. Kalau katakan tak bernasihat baik, kalau katakan salah angle landing kaki, kemungkinan boleh jatuh sakit dan boleh ada masalah lah kan, ankle ke lutut ke dan sebagainya. That's why senaman yang betul tu memainkan peranan yang menyebabkan kita boleh turunkan berat badan dan jadi semakin slim. Saya memang galakkan untuk you all follow cara Puan Iris Kim yang buat compound exercise, yang mana compound exercise boleh dipraktikkan oleh semua jenis saiz baju, semua jenis saiz badan, segala berat badan pun kita boleh amalkan compound exercise. Yang penting kena ada form yang betul. Zumba pun sesetengah tak sesuai untuk akak tak suka. So that's why bila kita bersenam pun kita tak minat pun, dia jadi tak best juga. Dia macam bosan, dia macam stressful. Dan kadang-kadang bila seseorang itu yang ada masalah berat badan dan kita suruh dia buat aktiviti yang macam agak rigorous, yang agak macam ekstrim, kena melompat dan sebagainya, dia akan rasa macam tak sesuai untuk dia dan dia rasa tension, bengang. Itu pun akan menjadikan kita susah nak turunkan berat badan. So that's why kita kena ambil kisah tentang ini semua, sebab inilah yang akan menjadikan kita senang ataupun susah turunkan berat badan, walaupun kita dah cuba diet macam eat clean dan sebagainya. So that's why kita tak nak you all rasa buang masa
cuba cara diet yang tak memberikan impak yang positif kepada progres berat badan kita, tak memberikan impak yang positif terhadap kita punya apa nama, kita punya apa nama tu, kita punya kejap, saya dapat WhatsApp daripada abang saya. Dia kata dia positif COVID. Ya Allah. Okey, tak apa, doakan abang saya dan juga family dia. Ada 2 orang anak dia juga yang ada positif COVID. Baru tadi dia bagi tahu. Kita doakan supaya abang saya Suhaimi Abdul Karim, dia tak ada kesan sangat. Dan dia anak dia anak buah saya, Luqman nama dia, dia akan kena kuarantin dekat My Apps dekat Serdang ni. Saya rasa mungkin abang saya pun akan kena kuarantin juga kat tempat yang sama. Dan juga Mirza, anak bongsu dia sekali. Okey, kita sama-sama doakan juga. Saya rasa itu je kot daripada saya. Saya nak call abang saya sekejap lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti. Okey, kita jumpa malam lagi dalam live juga. Alright, itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.